kami difahamkan Dr. Nur Syahidah telah pun berada di talian ketika ini untuk membawa perkembangan lanjut dan juga ulasan berkenaan dengan isu ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dr. Syahidah, terima kasih bersama dengan Esra Awani. Bagaimana kita nak memahami berdasarkan ketika ini kita boleh bercakap berdasarkan melihat apa yang kita lihat. Berdasarkan visual yang kami kongsikan dan sebagainya yang kami terima, wartawan kami berada di lokasi, kawasan Cerun itu dilaporkan, pihak bomba melaporkan setinggi 30 meter dengan keluasan runtuhan keseluruhannya adalah 1 ekar dan jaraknya dari jalan utama itu begitu dekat hampir sekali dan ada tapak perkemahan di bawah itu. Bagaimana kita nak memahami dalam konteks kejuruteraan geologi terutamanya melibatkan cerun, jalan raya, permukaan, pemantauan cerun itu terutamanya, Doktor. Baik, terima kasih Esro Awani di atas jemputan. Pertama kali apa yang saya bercakap ialah salam takziah kepada mereka yang terkesan. Sebenarnya ini satu yang orang kata shocking lah to all of us. Pagi-pagi kita bangun tengok media membuat laporan. Saya cuba untuk mendapatkan pemahaman awal ke atas apa yang berlaku melalui video-video yang telah disebarkan. Interference awal saya ialah cerun yang berlaku ini kegagalannya merupakan satu kegagalan yang agak ekstrim dan ianya bukan dijana oleh apa yang selalu kita panggil sebagai kepala air, dan saya tidak nampak evidence kepala air di sini. Tetapi apa yang lebih menonjol kepada saya ialah cerun ini merupakan cerun tanah baki, iaitu kawasan yang mana ketebalan tanahnya itu agak tebal dan berada di kedudukan yang tinggi. Maaf saya tidak berapa sure berapa ketinggiannya daripada aras laut, tetapi kita tahu kawasan Batangkali jalan untuk menuju ke Genting Highland, Cameron Highland ini adalah kawasan berbukit. Dan jika kita lihat kepada struktur tanah itu gagal, ianya merupakan satu kegagalan dalam. Satah kegagalannya itu dalam, berada di bahagian dalam. Jadi apabila dalam maksudnya mass ataupun isi padu cerun yang turun dan menjangkaui kawasan yang berada di kaki cerun itu memang luas dan jauh. That's why seperti mana yang telah dianggarkan oleh bomba lebih kurang 1 ekar dan 30 meter tingginya. Dan kalau kita lihat crown tanah runtuh itu sendiri, ia menunjukkan rekahan itu telah sebenarnya wujud pada satu ketika, dan apabila keadaan tanah itu semakin tidak stabil, ianya turun dalam satu gesaan yang orang kata luruan yang cepat. Okey, dan kedudukan camping site yang berada di bawah memang mendedahkan ianya terhadap risiko runtuhan, terutama jika tanah mempunyai kandungan air yang sangat tinggi. Kerana itu tanah itu boleh mobilize ataupun bergerak jauh. Okey, saya juga difahamkan prior to the incident sebenarnya kejadian hujan yang wujud adalah sedikit sahaja. Maksudnya ada hujan renyai, hujan rintik, tetapi bukan satu hujan yang lebat. Tetapi mengapa ia masih berlaku? Kita perlu faham anatomi cerun itu sendiri. Cerun merupakan satu kawasan yang bergradient dengan sudut yang orang kata mendedahkan bahagian permukaan cerun itu terhadap hakisan tindakan hujan, membolehkan air masuk ke dalam cerun dan bertakung pada satu ketika. Dan orang kata walaupun cerun tidak gagal pada waktu itu, sebenarnya mungkin rekahan-rekahan cerun telah mula kelihatan di bahagian puncak yang kita panggil sebagai rekahan tensi. Dan rekahan tegangan ini sekiranya telah muncul, ianya menandakan cerun telah mengalami pergerakan perlahan-lahan ataupun rayapan creeping movement di dalam cerun. Okey. Dan apabila keadaan hujan yang lebat mungkin pada minggu lepas ataupun 2-3 minggu lepas, air hujan yang masuk menyusup ke dalam cerun akan terkumpul. Sekiranya ianya tidak pergi ke sistem bawah tanah, ianya duduk di dalam butiran-butiran tanah itu sendiri. Kalau tanah merah sebegini, sebenarnya ianya tinggi dengan kandungan yang kita panggil silt ataupun lodak. Dan juga beberapa komposisi pasir dan juga lempung yang jauh lebih halus. Jadi sebenarnya ianya amat
membenarkan penyerapan tanah itu secara besar-besaran di dalam tanah dan menyimpan pula air untuk beberapa ketika menyebabkan keadaan cerun itu semakin lemah. Okey, bila semakin lemah, untuk sesuatu cerun gagal ianya perlu mencapai satu yang kita bagi sebagai titik ambang ataupun shear strength peak shear strength itu sendiri ataupun kekuatan ricihan maksimum. Dan apa yang saya boleh katakan dalam keadaan sebegini apabila cerun telah mula mempunyai jumlah air yang agak signifikan di beberapa bahagian dalam cerun, jadi nilai titik ambang itu semakin dihampiri. Okey, kekuatan ricik itu semakin menghampiri daya ricik itu semakin menghampiri kekuatan ricihan cerun menyebabkan mengapa apabila datangnya hujan walaupun ataupun air dengan kandungan yang sedikit menyebabkan gelongsoran kerana ianya telah hampir. Jadi tidak perlukan hujan yang banyak untuk menyebabkan cerun ini gagal. Itu tafsiran awal saya berdasarkan apa yang saya lihat di video yang dikongsikan. Saya sendiri tidak berkesempatan ke sana. Saya mungkin akan cuba mendapatkan pergi ke sana dan melihat dengan lebih jelaslah. Jadi itulah perkaranya segini yang berlaku sekarang. Kita adalah negara tropika, hutan kita tebal, kawasan tanah tinggi pegunungan kita sekarang ni telah mula mengalami apa yang kita bagi sebagai denudasi yang berterusan, sama ada secara hakisan ataupun tindakan angin, hujan dan dengan keadaan klimat ekstrim, hujan kita yang ekstrim menyebabkan bahagian-bahagian cerun yang walaupun dilitupi tumbuhan tetapi membolehkan pergerakan tanah itu berlaku kerana keadaan gradien ataupun muka bumi, morfologi muka bumi itu sedikit sebanyak menyumbang kepada ketidakstabilan cerun. Jadi apabila apa yang saya boleh lihat campsite itu sendiri, gambar-gambar yang di-share sebelum berlakunya kegagalan merupakan satu kawasan yang telah dilapangkan dan mempunyai bukit ataupun lereng bukit berhampiran. Ini sebenarnya tidak ideal apabila tiada tindakan penstabilan cerun dibuat. Dan sekiranya itu dan hanya orang kata membuat peneresan yang mudah terhadap lereng-lereng cerun untuk memberi ruang bagi campsite dibina, ianya memang mengundang kepada masalah kegagalan tanah. Kalau kita boleh lihat gambar-gambar yang ada di-share, tanah itu telah terdedah di beberapa bahagian lereng bukit dan ini memberikan peluang untuk air hujan masuk jauh ke dalam tanah dan melemahkan tanah daripada dalam jika tidak daripada permukaan. Itu menyebabkan mengapa walaupun terdapatnya pokok-pokok ini apabila telah berlakunya tarahan di kawasan bawah menyebabkan ianya kini menjadi beban kepada cerun sedia ada. Okey, dan apabila menjadi beban, cerun tidak mampu menampung beban yang dijana oleh pokok-pokok tersebut yang berat ini tadi menyebabkan berlakunya gelongsoran secara besar-besaran. Okay, that is why sometimes benda-benda ini memerlukan benteng ataupun struktur penahan cerun di bahagian kaki bukit untuk menahan pergerakan tanah ini sebenarnya. Ya. Dr. Nur Syahidah, antara perkara yang suka untuk saya bawakan dalam perbincangan kita adalah dari segi budaya pemantauan cerun. Prof Emeritus Ibrahim Komo juga menyebutkan perkara yang sama, membabitkan perkara yang sama. Pandangan Dr. Syahidah sendiri meneliti kepada pemantauan cerun di negara ini. Adakah ini boleh dikatakan satu a big alarm for us? Sudah tentu ia satu perkara yang mengejutkan dan juga menyedihkan, tetapi adakah ianya bakal membuka mata kita? Kerana kita telah lihat sebelum ini beberapa kejadian tanah runtuh dan sebagainya, ada yang mengorbankan nyawa, hilangan harta benda dan sebagainya. Secara umumnya, budaya pemantauan cerun di negara kita ini bagaimana, Doktor? Terima kasih soalan. Baik, ini satu soalan yang baik kerana pemantauan cerun sering kali menjadi sesuatu yang sekunda terhadap cerun kerana pemantauan dibuat tetapi hanya kepada cerun-cerun yang telah diklasifikasikan sebagai berisiko. Jadi cerun-cerun lain yang jatuh di dalam kategori tidak berisiko ataupun berisiko rendah sering kali terlepas pandang dan ini yang saban tahun berlaku di negara kita. Cerun-cerun yang tidak diletakkan sebagai berisiko tinggi adalah cerun yang gagal. Kenapa? Kerana cerun itu sifatnya memang macam saya pernah banyak kali cakap dinamik. Dia berinteraksi dengan alam sekitar, air, udara, tindakan manusia. Jadi
Jadi di mana dia akan gagal itu sebenarnya untuk saintis masih menjadi tanda tanya, tetapi kita hanya boleh bergantung kepada simptom-simptom kegagalan cerun yang ditunjukkan beberapa ketika sebelum cerun gagal. Dan cerun ini tidak gagal selalunya sekaligus tanpa menunjukkan indikasi awal. That's why pemantauan cerun benar sangat-sangat critical, imminent untuk negara kita ini. Tetapi aspek pemantauan cerun itu sendiri perlu datang dengan kefahaman yang tinggi apa yang kita lihat. Okey, pihak-pihak berkuasa yang terlibat perlu faham adakah ini indikator yang perlu kita buat segera langkah tindakan susulan ataupun kita masih boleh tunggu. Okey, jadi pada saya tidak mahu menyalahkan mana-mana pihak dalam keadaan genting sebegini, tetapi ya, kita perlu mengambil pengajaran. Apabila berlakunya fatality daripada kegagalan cerun, kita akan melihat aspek cerun sangat-sangat penting. Tetapi sekiranya tidak berlaku, kita akan laid back. Okey, kita akan berfikiran tak apa, kita boleh tunggu bajet lagi 3 bulan nanti baru kita buat. Perkara-perkara ini berlaku. Jadi aspek pemantauan cerun memang memerlukan satu experience untuk kita melihat indikator yang diberikan oleh keadaan setempat dan juga dana. Okey, dana itu perlu kerana sebahagian besar kawasan-kawasan tanah tinggi kita ini, kalau kita lihat pemantauan cerun yang paling ataupun aspek pengukuhan cerun yang paling minimum dibuat adalah letak canvas dulu. Bila dia nak buat pemantauan itu another story. Sedangkan kawasan tanah adalah kawasan yang sangat-sangat berisiko bergerak walaupun hanya dengan slight disturbance. Okey, maksudnya jika ada air, ianya mula lemah. Apabila datang hujan yang lebat, sama ada ianya gagal ataupun hakisan akan semakin ekstrim. Jadi perlu prioriti terhadap cerun mana yang perlu diberi perhatian. Pada fikiran saya, cerun yang perlu diberi perhatian adalah cerun-cerun yang berada di kawasan tanah tinggi yang mengalami, maafkan saya, yang dilawati ataupun dilalui oleh orang awam dengan lebih kerap, dan of course dekat dengan penempatan. Okey, jadi kawasan-kawasan sebegini perlu kita lihat keadaan cerunnya dalam tempoh ataupun skala yang lebih dekat, bukan dalam tempoh 3-4 bulan baru kita tengok. No. Terutama apabila kita melihat amaran-amaran hujan lebat itu akan turun. Jadi cerun-cerun sebegini, pihak-pihak yang tertentu perlu datang lihat adakah ianya selamat, tidak selamat. Jika tidak selamat, tindakan susulan perlu diambil segera. Dr. Nursyaidah, antara persoalannya juga, sebagai contoh, sekiranya kawasan itu merupakan kawasan persendirian, ya, tanah milik individu, pemantauan cerun itu nak dilakukan oleh siapa? Adakah individu itu perlu hire kepakaran ataupun di peringkat, sebagai contoh, JKR negeri ataupun di peringkat PBT sekali boleh melakukan proses pemantauan cerun ini di tanah ataupun di kawasan hak milik individu, Doktor? Baik, betul. Kawasan milik individu ini akan mengalami sedikit kesukaran kerana ianya bukan lagi dalam orang kata compound yang pihak JKR atau PBT selalu selenggara. Yes, memang pihak pemilik persendirian itu sendiri yang perlu peka, dan sekiranya ada keperluan untuk memanggil JKR ataupun PBT turun padang dan melihat masalah yang dihadapi, saya rasa tidak ada masalah untuk mereka berbuat demikian kerana saya sendiri pernah dihubungi oleh beberapa penduduk yang concern dengan keadaan rumah mereka yang terletak di cerun bukit dan mempunyai tanda-tanda gelinciran. Jadi mereka ini adalah mereka yang concern, tetapi untuk keadaan kawasan-kawasan yang lain yang mana penduduknya mungkin menggunakan kawasan mereka untuk tujuan pertanian ataupun mungkin sebegini tourism punya spot, mereka perlu cakna. Okey, tidak hanya menunggu JKR ataupun BBT untuk bertindak, kerana of course bila kawasan persendirian kita tidak membenarkan sesiapa saja sesuka hati masuk, dan selalunya kawasan-kawasan sebegini sekiranya tidak mempunyai apa yang saya katakan sebagai mitigasi cerun yang bersesuaian mengikut spesifikasi yang dibenarkan, ianya akan mengundang kepada masalah-masalah yang buruk di kemudian hari. Jadi minta mereka-mereka yang mempunyai tanah persendirian di kawasan
cerun, lereng bukit, mohon peka dengan keperluan melihat struktur penstabilan cerun yang bersesuaian.